bertemu kembali. Berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Sarawak. Antara fokusnya mengenai rampasan dadah terbesar di negeri itu. Perinciannya bersama Vanessa Mering di sana. V, silakan. Ya, Azam, sebelum itu kita ke perkembangan ini. Penglibatan golongan wanita dalam pengurusan dan kepimpinan negeri perlu terus diberi perhatian agar kesaksamaan peluang diberikan kepada semua masyarakat tanpa mengira latar belakang, etnik, agama, budaya atau jantina. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, keterangkuman kesaksamaan ini juga telah terkandung dalam perlembagaan persekutuan dalam pelbagai aspek termasuk pendidikan, latihan, pekerjaan dan perniagaan. Datuk Gerawat yakin lebih ramai wanita kini telah bangkit dan mempunyai kerjaya setara dengan kaum lelaki bagi menggembleng usaha dan tenaga dalam memajukan negeri dan negara. Jelasnya perkembangan positif itu juga dapat dilihat kini dengan pelantikan golongan itu dalam jawatan seperti penghulu atau pemancar serta jawatan kanan dalam sektor awam dan swasta. Ini katanya sebagai mengiktiraf ke atas keupayaan dan kebolehan kepimpinan golongan wanita selain sejajar dengan salah satu objektif Kerajaan Sarawak dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 bagi mewujudkan masyarakat inklusif menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian merasmikan Hari Wanita Sedunia Anjuran Persatuan Wanita Orang Ulu Miri di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Datuk Bandaraya Miri, Adam Yee Siu Sang. Kerjasama daripada setiap pihak berkepentingan penting bagi menjayakan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP bagi pemasangan lampu jalan di Dewan Undangan Negeri Dun Kota Sentosa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yausin berharap ia dapat disegerakan berikutan permintaan yang mendesak daripada penduduk setempat berkenaan pemasangan lampu jalan di kawasan tersebut. Wilfred Yap memberitahu demikian semasa mengadakan pertemuan bersama beberapa ketua masyarakat, wakil daripada syarikat utiliti Sarawak Energy, Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak dan pihak berkuasa tempatan di Pusat Khidmat Dun Kota Sentosa di Jalan Tun Jugah Kuching. Dalam pertemuan tersebut, bila berkata pemasangan lampu jalan bernilai RM1 juta yang diperuntukkan bagi kawasan Kota Sentosa untuk menaik taraf infrastruktur serta kemudahan rakyat di kawasan itu harap dapat disiapkan segera dan mengikut jadual. Tambah Wilfred lagi, pemasangan lampu jalan tersebut adalah bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya melibatkan pemandu dan pejalan kaki terutama pada waktu malam. Wilfred Yap turut mengalu-alukan orang ramai dan penduduk di sekitar Dun Kota Sentosa untuk menghubungi pusat khidmat tersebut di talian 012265513 atau 011318933319 bagi sebarang aduan, cadangan dan sekiranya memerlukan sebarang bantuan. Program Northern Region Music Festival NRMF 2023 membuka tirainya bermula hari ini. Program itu dijangka menarik ribuan pengunjung dari Miri, Lawas, Sabah, Labuan dan juga negara jiran Brunei Darussalam. Untuk perkembangan semasa festival itu, kita bersama rakan pelapor Syazwan Kadil. Silakan Syazwan. Baik, terima kasih Vanessa. Sekarang saya berada di tapak lot 77 bagi pelaksanaan program Northern Region Music Festival 2023 edisi ketiga bagi tahun ini. Untuk berkongsikan berkaitan dengan pelaksanaan program ini, saya bersama dengan penerbit program iaitu Azmain Haji ataupun lebih mudah kita sapakan dengan Ain. Assalamualaikum dan selamat petang Ain. Waalaikumsalam Wan, selamat petang. Okey Ain, terima kasih kerana sudi bersama saya pada petang ini Ain. Okey Ain, boleh tak Ain kongsikan antara selain daripada RTM antara jabatan lain ataupun agensi lain yang turut menyokong pelaksanaan program NRMF 2023 atau N? Baik Wan, antara yang terlibat untuk edisi ketiga Northern Region Music Festival iaitu MTCP, Pejabat Residen Limbang, Majlis Daerah Limbang dan juga pada tahun ini kita turut diberikan daripada JKKN Sabah.
Oh, bukannya daripada Sarawak je kan, En? Okey, En, antara kita dimaklumkan juga untuk penonton-penonton kita, pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang 3 hari pelaksanaan program tu, En. Boleh tak En kongsikan kepada penonton-penonton kita apakah program-program antara program-program yang dilaksanakan sepanjang 3 hari tu, En? Baik, sepanjang 3 hari program Northern Region Music Festival, antara pengisiannya iaitu kita ada pocket show selebriti Limbang FM, dan selain itu juga ada malam kebudayaan Northern Region Music Festival, dan untuk hari kedua ada konsert Northern Region Music Festival dan juga majlis perasmian yang diadakan, dan untuk hari terakhir ada persembahan showcase daripada CBR musim kedua. Kita harapkan untuk edisi ketiga ini berjalan dengan lancar, dan kita seru kepada warga Limbang, Lawas maupun jiran kita, Brunei Darussalam, Sabah, Labuan, datanglah beramai-ramai untuk meriahkan Northern Region Music Festival. Banyak aktiviti yang diadakan sepanjang 3 hari program diadakan, dan juga kita ada memberikan hadiah istimewa bagi pengunjung-pengunjung bertuang. Okey, untuk bis kita yang ada di Limbang, apa tata ni tunggu lagi? Mai tata ni beramai-ramai ke mai. Lot 777 bagi program Northern Region Music Festival 2023. Itu sahaja perkongsian daripada Limbang. Kembali kepada Vanessa. Baik, terima kasih Syazwan. Persatuan Pandu Puteri Malaysia diharap mampu melahirkan golongan remaja dan wanita yang berkaliber pada masa hadapan. Yang di-Ketua Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak, Datuk Dayang Murliah Datuk Awang Daud berkata ia mampu dicapai menerusi pertukaran pengalaman dan buah fikiran antara ahli dari seluruh negara. Datuk Dayang Murliah berharap setiap ahli dapat meningkatkan penyertaan dan penglibatan dalam pelbagai aktiviti yang mampu memberi nilai tambah kepada persatuan itu. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Majlis Kebangsaan Guild 2023 di Kuching. Raja Puan Muda Perak, Datuk Seri Diraja Tan Sri Tuanku Suraya Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah hadir bagi mencemaduli pada majlis tersebut. Baginda yang juga merangkap Yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Malaysia turut serta dalam program itu sejak Khamis lepas bersempena lawatan rasmi 4 hari ke negeri ini. Sementara itu, bagi ahli-ahli Persatuan Peranan Travel Guild harus diperkembangkan ke semua lapisan masyarakat. Kita menyeru kepada orang barulah, orang muda-muda supaya join masuk dalam Persatuan Travel Guild ni. Because Travel Guild sesudah Girl Guide jadi Travel Guild. Kita ada promise. One of the promises is that kita bermasyarakat, kita menolong masyarakat. So bila kita dah dewasa tu, kita continue. Takkan sampai situ saja kan? Polis Sarawak berjaya merampas dadah terbesar tahun ini bernilai lebih 1.26 juta ringgit di Kuching pada Rabu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata rampasan dadah berkenaan berjaya dilakukan dengan penangkapan seorang lelaki tempatan berumur lingkungan 37 tahun yang memiliki 35,486 gram dadah disyaki syabu. Suspek diserbu dan ditahan di sebuah kereta di kawasan kediaman apartmen di Jalan Stutong Baru, Kuching, dan hasil pemeriksaan menjumpai 12 bungkus berat 12,447 gram disyaki syabu dan kereta yang dinaiki suspek. Tindakan susulannya dipandu arah oleh suspek bersama pasukan serbuan di kediamannya di Jalan Stutong Baru, kemudiannya menjumpai 22 bungkus seberat 22,676 gram dan satu paket plastik lutsina mengandungi halva kristal seberat 363 gram disyaki syabu. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Muhammad Azman mendedahkan kesemua dadah berkenaan dibungkus dalam bungkusan teh Cina. Keseluruhan rampasan dadah pada operasi ini seberat 35,486 gram dan boleh digunakan seramai 177,430 orang penagih. Nilai rampasan dadah yang dirampas dianggarkan menilai 1.2 juta. Suspek yang mempunyai 9 rekod kesalahan lampau di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dikesan menjalankan aktiviti pengedaran dadah sejak pertengahan 2021 dengan dadah dikirim melalui perkhidmatan kurier oleh ahli sindiket di Semenanjung dan suspek akan menghantar dadah ke lokasi yang diarahkan.
Pasaran dadah adalah untuk sekitar daerah Kuching dan daerah-daerah berdekatan. Suspek juga positif dadah jenis ketamin dan benzo kini ditahan reman sehingga 15 Mac dan disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Penerbangan selama 2 jam setengah dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak di Miri, Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berjaya menghantar bantuan bekalan makanan kepada penduduk di Long Lelang, Tanah Tinggi Bario semalam. Komander Udara Wilayah Sarawak JBPM, Penguasa Kanan Bomba 2, Robert James memberitahu walaupun mengalami keadaan cuaca buruk, pihaknya hanya dapat menghantar bekalan seberat 1.7 tan daripada 3.4 tan menggunakan pesawat Mi-171 bersama 9 anggota dan pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Miri. Robert menjelaskan sepanjang laluan penerbangan, cuaca hujan dan awan tebal di beberapa kawasan menyukarkan misi tersebut. Bagaimanapun, katanya, pihak bomba akan menghantar baki bekalan makanan tersebut pada Isnin ini. Penghantaran bekalan makanan tersebut dilaksanakan berikutan penduduk di kawasan tersebut terputus hubungan akibat kejadian tanah runtuh di Jalan Perhubungan Utama pada 20 Februari lepas. Terdahulu, pihak bomba juga telah menghantar bekalan makanan seberat 1,350 kg pada 23 Februari lalu. Long Lelang didiami oleh kaum kelabit dan penan di Tanah Tinggi Bario terletak sejauh 307 km menggunakan jalan darat dari Bandaraya Miri. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V dengan laporan dari Sarawak. Kita nak berehat seketika, terus setia